Jadi hari ini kumpulan kami akan mempersembahkan suatu teori yang dinamakan sebagai psikologi kognitif ad-din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Syatirah binti Azmi, nombor metrik 065451. Pengenalan. Perkataan ad-din dapat dibuktikan sebagai satu istilah khusus dalam Al-Quran dan ia telah mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam berpaksikan kepada dua bentuk hubungan. Yang pertama, ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ia merangkumi semua tentang kepercayaan dan penyembahan. Manakala yang kedua, ajaran yang mengatur manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Seterusnya kita masuk kepada latar belakang tokoh terapi kognitif ad-din. Tokoh ini diberi nama Dr. Uthman bin Haji Muhammad. Beliau merupakan seorang profesor dalam bidang bimbingan dan kaunseling di Universiti Putra Malaysia UPM. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang penyediaan kaunselor dan kaunseling. Dan beliau juga merupakan ahli seumur hidup dan ahli kepada pengasas Persatuan Kaunselor Malaysia yang diberi namakan sebagai Perkama. Dan juga beliau pernah menjawab jawatan sebagai Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan di UPM. Nama saya Puteri Kamila Natasha binti Abdul Kadir, nombor metrik 067951. Okey, kita akan pergi kepada matlamat terapi. Pada tahun 2005, Dr. Muhammad menjelaskan pendekatan kaunseling mengenai psikologi kognitif ad-din mempunyai matlamat terapi yang seperti berikut. Yang pertama, memberi ruang untuk klien bergerak dari satu peringkat ke satu peringkat nafsu yang lebih tinggi secara realistik. Yang kedua, memberi peluang memahami bagaimana konstruk fitrah dapat membantu manusia mendekati hubungan transidental yang diidamkan. Mengikut Uthman Muhammad, pendekatan psikologi kognitif ad-din ni dapat menyusun konsep fitrah itu sendiri dalam konteks kandungan kerohaniannya. Yang ketiga, memastikan trait mazmumah dapat terkawal untuk memastikan keupayaan trait mahmudah dibentuk secara sempurna. Okey, trait mazmumah ni dikenali sebagai ciri perosak ke atas kebaikan. Yang keempat, memahami dan berupaya mentafsir tahap dan kedudukan nafsu individu agar kaunselor dapat membuat intervensi penerokaan terhadap klien. Yang kelima, menjalinkan perhubungan interaksi penuh dengan kesalingan pengaruh dan perubahan antara klien dan kaunselor. Seterusnya kita akan pergi kepada konsep utama terapi pula. Pada tahun 2001, Dr. Muhammad telah memperkenalkan pendekatan psikologi kognitif ad-din yang bertujuan memberi peluang kepada manusia untuk memahami bagaimana konstruk fitrah dapat membantunya mendekati hubungan transidental yang diidamkan. Teori yang diciptakan ini bertujuan memenuhi kekosongan pengertian unsur-unsur spiritual dalam proses kaunseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainatul Hanis binti Muhammad Rasifi, nombor metrik 065546. Tajuk konsep asas pendekatan ke atas kejadian manusia. Tanggungjawab manusia adalah sebagai khalifah. Manusia ni diiktiraf sebagai khalifah di dunia, maka segala tindakan manusia yang mengagumi segala aspek kehidupannya berkisarkan antara hak pendiriannya dengan Tuhan. Sebagai contoh, manusia beribadat kepada Allah, mengenal Allah, dan manusia juga dipertanggungjawabkan untuk memakmurkan bumi, iaitu Al-Imrah. Seterusnya, dalam psikologi kognitif ad-din dalam Islam jelas dapat menyusun konstruk fitrah dalam konteks kandungan spiritual serta membahagikan fitrah manusia kepada 4 dimensi. Iaitu yang pertama, ar-ruh. Ar-ruh ni, konstruk ar-ruh ni ialah merangkumi keupayaan istimewa memperolehi ilmu pengetahuan. Roh ini juga merangkumi spiritual diri manusia yang disampaikan oleh Tuhannya dan bersifat menyeluruh dalam kehidupan manusia, itu merangkumi keseluruhan acara dalam kawasan sepadan segala aktiviti seorang insan. Yang kedua ialah an-nafs. An-nafsu ni berbeza dengan peranan al-qalbu dan juga al-akal.
Konstruk al-nafsu ni terkandung unsur negatif yang mewajarkan satu usaha ikhtiar oleh manusia untuk menjana pertimbangan daya keputusan dalam pergerakan hidupnya. Yang keempat ialah al-akal. Al-akal ni berhubung dengan kebijaksanaan dan fungsi yang berdamping dengan al-qalbu. Seterusnya ialah hubungan antara al-akal dengan ar-ruh. Di sini jelas menunjukkan bagaimana ar-ruh yang penuh dengan rahmat itu sentiasa berdampingan dengan menembusi dinding an-nafsu dengan pelbagai bentuk. Pengawalan oleh an-nafsu dilaksanakan melalui 5 tahap yang dimulakan dengan al-amarah. Al-amarah ni apa? Al-amarah ni mendapatkan sesuatu kepuasan secara serta-merta. Tahap yang kedua pula al-lawamah. Al-lawamah ni mengandungi kebaikan dan kejahatan kerana dalam diri manusia ni terdapat 2 dorongan. Dorongan pertama ialah keinginan yang mengajak kepada kebaikan atau kebenaran. Yang dorongan yang kedua ialah keinginan yang mendorong manusia ke arah kejahatan. Tahap ketiga ialah al-mulhamah. Al-mulhamah ni dapat mengawal dan mengatasi al-amarah serta memangkin pergerakan ke tahap an-nafs yang lebih agung. Tahap seterusnya ialah tahap keempat dan kelima dan seterusnya. Ini bergantung kepada pergerakan nafsu individu. Pada peringkat ini, nafsu manusia mengandungi elemen kebaikan sahaja dan bebas daripada godaan syaitan. Tahap atas ini juga telah melaksanakan perseimbangan antara tuntutan jasmani dan juga tuntutan rohani sehinggakan sampai mencapai darjat kematangan dan kesempurnaan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asam Idham Fazil, nombor bilik saya 0647. Baiklah, saya akan menerangkan tentang dosis terapi yang terdapat 4 peringkat, iaitu peringkat pertama ialah peringkat asas yang merupakan peringkat yang sangat penting bagi menimbulkan keyakinan dan sokongan kepada klien, di mana peringkat ini penerangan mengenai nafs digalakkan supaya klien menyedari bahawa ia memerlukan penggunaan akalnya untuk menimbulkan perubahan kesedaran. Di peringkat ini juga, kaunselor dapat membuat penilaian mengenai keupayaan dan mencari tafsiran yang mudah difahami oleh kaunselor tersebut. Baiklah, seterusnya pada peringkat kedua ialah peringkat diagnosis bagi mengenali masalah klien tersebut. Peringkat ini memastikan bahawa pencerapan teliti tentang semua aspek fikiran, emosi dan tingkah laku klien. Seterusnya, peringkat ketiga ialah mengenal pasti intervensi dimensi takwa berhubung dengan masalah klien. Dan peringkat yang terakhir ialah peringkat di mana kaunselor bersama klien bersetuju tentang matlamat serta tindakan wajar yang akan diambil oleh klien. Seterusnya, proses terapi terdiri juga daripada peringkat ikhtiar. Peringkat ikhtiar ini terdiri daripada 3, iaitu peringkat inisiatif swadiri, peringkat prescience strategi dan peringkat tindakan. Baiklah, bagi peringkat inisiatif swadiri, ia merupakan peranan yang penting dalam penerokaan klien supaya mereka saling menghormati antara satu sama lain dan berusaha memahami penceritaan klien bagi membina hubungan yang baik. Seterusnya, peringkat prescience strategi ialah peringkat yang mengemukakan satu perancangan dalam rawatan yang seimbang. Dan peringkat yang terakhir ialah peringkat tindakan yang merupakan tindakan konstruktif yang berunsur pengajaran dan pembelajaran kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Arina binti Muhammad Safri, nombor bilik 067520. Seterusnya saya akan menyambung mengenai teknik-teknik yang terdapat dalam pendekatan psikologi kognitif adil. Yang pertama, teknik penyampaian pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang ada dan semasa proses menuntut ilmu pengetahuan, seseorang itu akan dapat mengenal, mendekati, mengingati dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, teknik menggunakan kebijaksanaan akal. Dengan penggunaan akal itulah manusia ni dapat mengasah intelek untuk menghasilkan sikap kecendekiawan dan kearifan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan maupun terhadap Allah SWT. Yang ketiga, teknik pentafsiran ke atas penceritaan. Pentafsiran ni penting bagi menimbulkan wawasan psikologikal kepada diri klien, dan ia juga memudahkan klien ni memahami kerumitan yang sedang dialami oleh klien dia. Seterusnya yang keempat, teknik kawalan kehadapan. Setelah kaunselor mendapatkan segala maklumat tentang masalah yang dialami klien dia, teknik kawalan kehadapan ni sesuai dalam mengalirkan semangat baru dalam perubahan minda klien, dan prinsip adab yang diterapkan dalam diri kaunselor dapat menjalinkan ikatan empati, saling mempercayai dan rasa selamat antara kaunselor dan klien supaya klien sedia berbincang. Seterusnya, teknik yang kelima, teknik metafora dan analogi kiasan. Metafora dan analogi ni dapat memberi penekanan ke atas tunjuk ajar secara penggunaan bunga bahasa yang indah dalam suatu komunikasi dengan klien. Ini yang keenam,
teknik pelbagai tugas iaitu multitasking. Kaunselor ni hendaklah bersedia dengan kefahaman tentang isu yang berkaitan dengan budaya, spiritual, gaya personaliti, nilai alam sekitar serta pengetahuan yang melibatkan kehidupan klien. Yang terakhir, teknik langkah bersistem imagen rasional dan emosi dan teknik anjakan mudah atau anjakan konseptual. Teknik ini untuk mendapatkan satu wawasan psikologikal tentang inisiatif perubahan peringkat nafsunya. Kedua-dua teknik ini mampu menggerakkan nafsu amarah dan nafsu yang lebih tinggi iaitu nafsu al-lawamah. Dapat disimpulkan di sini bahawa pendekatan psikologi kognitif Adin ni merupakan pendekatan yang baru dan ianya merangkumi elemen kerohanian serta dalam usaha untuk menyusun konstruk fitrah dan kandungan manusia itu sendiri. Selain itu, teori ini juga untuk memenuhi kekosongan pengertian unsur-unsur personaliti dalam proses kaunseling dan memberi peluang kepada manusia untuk memahami bagaimana konstruk fitrah tu dapat membantu dalam membuat hubungan transidental. Konstruk fitrah ni dapat membantu melalui hubungan transidental yang diidamkan melalui hubungan spiritual. Fitrah manusia mempunyai 4 dimensi iaitu ar-ruh, al-akal, al-qalb dan an-nafs. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik apa khabar? Alhamdulillah sihat baik. Macam mana kedudukan sekarang? Selesa tak? Selesa kan? Selesa. Okay. Jadi untuk sesi ni boleh cik perkenalkan diri dulu secara ringkas. Okey. Nama saya Aura binti Afan. Berumur 20 tahun dan merupakan pelajar accounting di UiT Shah Alam. Saya merupakan anak kedua daripada 2 orang adik. Ibu saya, Puan Safa, dia bekerja sebagai seorang pekerja dan ayah saya, Encik Afan, sebagai seorang lawyer. Okay, jadi Cik Aura, sebelum kita mulakan sesi, saya sebagai kaunselor saya perkenalkan diri lah. Nama saya Puan Yazmi, selaku kaunselor Cik Aura memula hari ini dan sesi-sesi yang akan datang. Dan saya nak ucapkan terima kasih lah sebab sudi berjumpa dengan saya pada hari ini. Jadi sebelum ni saya nak tahu Cik Aura pernah ikuti mana-mana sesi kaunseling tak? Oh, tak pernah. Ini pertama kali saya datang untuk mengikuti sesi kaunseling. Ni pun kawan saya yang cadangkan. Oh, tak pernah. Okey, jadi kalau macam tu saya akan terangkanlah sedikit tentang perjalanan sesi kita dari ni. Jadi sesi ni untuk pengetahuan Cik Aura, ia melibatkan antara seorang kaunselor dengan seorang klien. Dan selalunya sesi ni dia akan berjalan selama 45 minit, tapi bergantunglah kepada keadaan. Jadi apa sahaja yang Cik nak kongsikan kepada saya adalah menjadi tanggungjawab saya lah untuk merahsiakan. Saya tak akan cerita kepada mana-mana pihak lain kecuali dengan persetujuan Cik. Okay? Tapi etika kerahsiaan ini terbatas. Sekiranya ada isu atau perkara yang memberi ancaman ataupun yang berisiko lah membahayakan nyawa Cik dan individu lain. Jadi saya pun terpaksalah mengedahkan beberapa informasi daripada sesi yang kita berjalan ni kepada pihak yang berkuasa atau pihak yang terlibat. Jadi satu lagi saya nak terangkan, sesi kaunseling ni berlaku secara sukarela dan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. Jadi Cik Aura berhak untuk menambahkan sesi kalau Cik Aura tak selesa dengan saya. Dan saya pun berhaklah untuk tamatkan sesi sekiranya Cik tidak dapat memberi kerjasama yang baik dengan saya. Begitu, baiklah. Saya faham. Okay, Cik Aura, jadi kita boleh mulakan sesi. Boleh kan? Dari raut muka Cik Aura macam ada sesuatu je yang dah lama simpan. Cik Aura ada nak kongsi apa-apa tak dengan saya? Saya pun tak tahu mana yang perlu saya ceritakan pada Puan. Fikiran saya serabut memikirkan sekarang ni. Okay, tak apa. Kalau macam tu, Cik bertenang dulu. Ambil masa sebanyak mungkin yang Cik nak. Nanti kalau Cik dah bersedia, Cik boleh ceritakan pada saya. Saya stres dengan parents saya. Diorang selalu membangga-banggakan kakak saya. Saya rasa stres sebab selalu kena dapat result baik. Macam kakak saya. Parents saya tu, diorang tak pernah nak bagi ruang
untuk saya pilih jalan hidup saya. Semua parents saya nak aturkan. Dari saya kecil sampailah saya besar. Ni apa yang saya buat semua sebut tak kena. Saya tak tahu apa yang saya perlu buat untuk parents saya bangga dengan saya. Mama, Papa, sekejap akak dah keluar. Waalaikumsalam, Umay Raya sayang. Ada apa? Papa, Mama, tengoklah ni. Wah, syukur Alhamdulillah. Macam ni lah anak Papa. Okey, disebabkan Humaira dapat keputusan yang cemerlang, Humaira cakap je Humaira nak apa. Papa berikan. Sana Papa dan Mama. Aura, Ya, hari Papa. ni result SPM keluar kan? Tadi Aura baru ambil dekat sekolah. Kenapa ada subjek English dengan Math ditolak ni? Aura tak ulang kaji ke? Papa Mama hantar Aura pergi tuition untuk dapat straight A in SPM tau. Aura ni bersungguh ke tak nak belajar sebenarnya? Ni untuk masa depan Aura tau. Aura bersungguh. Aura minta maaf sama Papa. Aura janji akan lebih bersungguh lagi lepas ni. Aura sepatutnya jadi macam kakak. Kakak selalu dapat straight A tau. Keputusan result kakak tak pernah mengecewakan. Baik Papa. Lepas ni Aura akan jadi macam Kak Umairah. Oh, macam tu. Jadi Cik Haura ni rasa tertekan lah dengan kakak sebab dia selalu dapat keputusan yang lebih tinggi pada Cik Haura. Lepas tu mak ayah pun selalu bangga-banggakan kakak Cik Haura. Betul ke? Betul. Kakak saya tu, dia lagi suka bila dibangga-banggakan oleh parents saya. Anak kesayangan lah katakan. Semua yang baik semua dekat dia. Nak apa semua dapat. Semua parents saya okey je. Bila tiba-tiba saya asyik kena dengar je semua kehendak parents saya. Macam tu. Okey, tak apa. Teruskan. Kakak saya, dia boleh je pilih kos apa yang dia nak untuk sambung diploma. Parents saya tak bagi ruang pun untuk saya pilih sendiri kos apa yang saya nak ambil. Waktu diploma, papa saya daftarkan saya dalam bidang apa yang saya tak minat pun. Papa dengan mama saya, dia tak bincang pun dengan saya. Tak tanya pun pendapat saya. Kalau boleh saya tahu kan, kos apa yang Cik Haura tak minat tu? Dan kalau diberi peluang, Cik nak ambil diploma dalam bidang apa? Baiklah Puan, sejujurnya saya memang tak suka dalam apa-apa bidang akademik. Contohnya kedoktoran, undang-undang, kejuruteraan ataupun perakaunan. Tapi parents saya nak juga saya sambung diploma perakaunan. Saya tak minat pun bidang perakaunan tu. Saya lebih minat dalam bidang seni. Dari sekolah rendah lagi, saya dah libatkan diri dalam banyak pertandingan mewarna dan melukis. Waktu kat sekolah menengah pun, saya selalu masuk pertandingan seni lukis dari peringkat sekolah sampailah peringkat kebangsaan. Saya pun ada juga koleksi lukisan yang saya simpan. Malangnya, parents saya, dia tak setuju kalau saya nak sambungkan pelajaran dalam bidang kesenian. Parents saya berpendapat bahawa bidang kesenian ni tak jamin masa depan langsung. Sebab tu, setiap kali saya sertai pertandingan seni lukis, saya terpaksa tipu parents saya. Kalau saya beritahu, nanti kena marah pula. Oh, okey. Macam kalau tadi Cik cakap Cik terpaksa tipu kan setiap kali nak sertai pertandingan melukis. Boleh saya tahu tak? Lalu alasan apa yang Cik Haura guna untuk tipu mak ayah tu? Selalunya saya akan cakap yang saya pergi study group ke dekat rumah kawan. Saya terpaksa lah bermalam kat rumah kawan. Parents saya bukan kenal pun siapa kawan-kawan saya. Dorang pun sibuk kerja dorang dengan kerja dorang. Sampai saya tak rasa kehujanan mereka di dalam rumah tu. Kalau yang selalu ada pun mungkin papa saya, mama saya doktor. So dia memang jarang sangat ada kat rumah. Panggil apa mak ayah? Papa dengan mama. Papa dengan mama. Selalu bila je papa dengan mama ada dekat rumah? Selalu jumpa pun time sarapan je.
Masing-masing nak pergi kerja, dengan saya nak pergi kelas lagi. Kakak saya dia belajar kat Perlis sekarang. So dia memang jarang balik rumah. Papa selalu balik kerja jam 7 malam. Dalam sebulan tu mesti ada je dia kena pergi luar negeri. Mama pula dia pergi kerja jam 7 pagi, balik malam. Tak tentu masa. Kadang tengah malam baru balik. Saya selalu rasa sunyi. Dan setiap kali saya rasa sunyi, saya akan lukis. Kakak saya pula memang dari kecil tak rapat dengan saya. Kakak lebih suka luang masa dengan kawan-kawan dia. Saya kawan pun tak ramai. Yang ada cuma nak ambil kesempatan je. Ambil tisu. Kenapa Cik Haura kata kawan-kawan tu berkawan sebab nak ambil kesempatan? Boleh saya tahu tak pasal cerita tu? Kawan-kawan saya selalu upah duit saya. Contoh macam setiap kali diorang ajak pergi makan, mesti saya yang kena bayar. Ada je alasan diorang. Tak bawa dompet lah, allowance tak masuk lagi lah, parents tak bagi duit belanja lah. Banyak lagi lah alasan diorang. Kalau sekali dua tak apa, saya tak kisah. Ni setiap kali dia pergi mana-mana, mesti saya yang kena bayar. Kalau saya tak bayar, mesti diorang akan pulaukan saya. Cakap saya sombong, kedekut. Lepas tu tak nak kawan dengan saya. Macam tu. Okay, tak apa. Teruskan, Cik Haura. Kalau setakat makan, saya tak berkira sangat. Tapi banyak lagi perkara lain yang diorang suruh belanja. Macam tengok wayang, pergi museum. Duit kalau nak beli buku pun saya tak kisah. Tapi ni pergi shopping pun diorang nak minta saya belanja. Selalu saya yang bayarkan lah. Lepas tu kalau saya tak bayar, diorang akan katanya sekali-sekala belanja kawan. Jadi, duit yang selalu Cik Haura guna tu memang duit yang mama papa bagilah. Ya, duit tu adalah duit yang parents saya bagi tiap bulan. Dan ada juga duit daripada hasil jualan lukisan saya tadi tu. Jadi berdasarkan cerita Cik Haura ni, saya boleh nampak lah yang sebenarnya kawan-kawan Cik Haura ni dia sekadar nak tumpang kesenangan lah kan daripada Cik Haura. Ya, mereka kawan dengan saya hanya untuk kesenangan dan kepentingan mereka je. Time diorang susah je baru diorang cari saya. Time senang, diorang anggap saya ni tak wujud. Saya ingat kalau saya tolong diorang akan layan saya dengan baik lah. Tapi sebaliknya, mereka selalu bully saya. Okay, jadi Cik ingatkan Cik dapat layanan yang baik kan lepas tolong kawan-kawan. Tapi yang dapatnya sebaliknya kan. Kalau ikutkan bila dengar cerita Cik daripada awal tadi, sebenarnya Cik dibuli lah kan. Macam mana Cik dibuli tu? Adakah secara mental atau secara fizikal? Selalunya saya dibuli ni secara fizikal. Ikut persekitaran dan keadaan. Contohnya, diorang akan upah saya secara paksa untuk siapkan assignment diorang. Haura. Ya. Awak nak balik dah ke? Oh, Ira Syah. Saya nak balik dah. Adalah, tak payahlah balik dulu. Jom, kita pergi makan. Kita pergi makan. Tapi saya nak balik. Alah, jom dah. Belanja kita orang makan. Lepas makan kita orang kembali lah. Alhamdulillah kenyang hari ni. Korang dah selesai makan? Alhamdulillah, kenyang. Terima kasih tau belanja kita orang. So, petang ni kita buat assignment accounting. Kami ada hal lah petang ni. Tak apalah, awak buat dululah. Nanti kita orang tengokkan Awak, ni tak berapa faham lah sama management nanti. Awak tolong boleh buat tak? Terima kasih. Sama-sama. Jom, Nasha. Saya tak rasa yang saya mampu lalui kehidupan yang akan datang ni. Dengan keadaan saya yang kurang kasih sayang parents, lepas tu dipulaukan dengan kawan-kawan saya. Saya tak kuat. Okay. Jadi saya dapat rasakan lah yang sebenarnya kehidupan Cik Haura ni sebenarnya sukar lah bagi umur Cik Haura untuk lalui semua ni kan. Dan sebenarnya ianya perlukan banyak sokongan daripada orang yang terdekat. Tapi Cik Haura, saya nak
kita ingat bahawa kita sebagai orang Islam ni, kita kena selalu ingat yang setiap ujian tu adalah perancangan Allah dan pasti itu yang terbaik untuk kita. Dan dia ni tak akan uji kita ni selagi mana Allah tak tahu yang kita tak mampu, kan? Jadi baiklah Cik, dalam sesi hari ni saya dapat bagi tahu yang Cik rasa sedih lah sebab parents tak dapat bagi perhatian yang selalu membandingkan Cik dengan kakak-kakak, kan? Dan Cik juga rasa sedih sebab kawan-kawan selalu mempergunakan Cik untuk kepentingan mereka. Dan mereka pun selalu bully Cik secara fizikal, kan, macam buat assignment semua tu. Jadi sekarang Cik rasa Cik tak ada kekuatan untuk teruskan kehidupan dan tak ada sokongan dan dorongan yang kukuh, kan, untuk lalui semua ni. Ya Puan. Assalamualaikum Cik Haura. Waalaikumsalam Puan. Cik Haura macam mana? Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tak banyak yang berubah. Saya masih rasa sunyi dan sedih dalam kehidupan saya. Keluarga saya masih sama macam tu. Kawan-kawan saya masih ikut dengan saya. Tapi saya rasa lega sikit lah sebab sesi kita yang lepas saya dapat luahkan semua isi hati saya pada Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama. Ni pun usaha daripada Cik Haura juga. Saya ni sebagai kaunselor jadi orang tengah je supaya Cik Haura jadi lebih baik daripada hari ke hari, insyaAllah. Jadi sekarang ni Cik dah bersedia ke untuk kita buat sesi hari ni? InsyaAllah. Saya rasa saya dah sedia dah untuk jalankan sesi pada hari ini. Alhamdulillah, bagus Cik Haura. Saya suka dengan kata-kata Cik Haura. InsyaAllah kita, Cik Haura dan saya, kita akan sama-sama selesaikan masalah Cik Haura ni dan kita cuba cari perubahan yang positif dalam diri Cik. Kalau dalam sesi sebelum ni, Cik Haura kata Cik Haura stres dengan family yang selalu menekan, yang selalu membandingkan Cik dengan kakak, kan. Lepas tu tambah pula dengan Cik dengan kawan-kawan yang selalu ambil kesempatan atas Cik. Betul kan? Ya Puan Yasmin. Semua yang Puan cakap tu semua betul. Entahlah Puan, saya masih rasa serabut lagi dengan hidup saya. Kadang-kadang saya fikir semua orang takkan faham apa yang saya rasa. Kena bully dengan kawan, lepas tu kena banding-bandingkan kakak sendiri. Kadang saya rasa hidup kita diatur oleh parents. Kasih sayang parents pun tak ada. Sekarang ni saya tak tahu apa yang perlu saya buat. Saya buntu kan. Saya tak ada sesiapa pun. Kehidupan saya sunyi. Tak ada tempat untuk saya mengadu nasib. Semua orang tak pedulikan pasal saya. Saya ni tak layak ke dapat kehidupan macam orang lain? Cik Haura, saya faham keadaan Cik Haura. Saya tahu semua benda ni tak mudah untuk Cik nak hadapi. Dan bagi saya, Cik Haura adalah orang yang sangat kuat. Saya pun tak mampu nak hadapi dengan ujian macam ni. Tapi Cik kena sedar, sampai bila Cik nak macam ni? Sampai bila Cik rasa Cik nak dibelenggu dengan rasa sedih macam ni, kan? Ya, saya ada terfikir juga pasal benda ni. Tapi saya lemah. Saya tak ada sokongan. Saya tak tahu apa yang saya lakukan. Cik Haura, kalau Cik terus bersedih mengenangkan kehidupan Cik yang sebelum ni, benda tu, semua tu tak akan bagi makna apa-apa. Tapi Cik kena ingat, kalau Cik teruskan kehidupan dengan buat apa-apa perubahan yang positif, mesti Cik akan dapat sesuatu yang lebih baik untuk akan datang. Betul tak saya cakap? Ya Puan, saya tahu tu. Cik, sebenarnya apa yang Cik nak dalam kehidupan ni, adakah Cik rasa cukup dengan keadaan macam ni, ataupun Cik rasa Cik nak buat perubahan nanti akan datang? Ikhlas saya cakap Puan. Saya tak nak hidup macam ni. Saya nak mulakan hidup baru. Tapi saya tak tahu macam mana nak mulakan. Saya tahu Cik sebenarnya nak berubah, kan?
Cik nak bangkit daripada kesunyian yang Cik pernah lalui. Ya puan, betul tu. Saya nak berubah. Saya nak lihat hubungan kekeluargaan saya jadi lebih baik. Okey, kalau macam tu, boleh tak Cik beritahu dekat saya perubahan macam mana yang Cik nak buat? Saya nak ada kehidupan baru di mana saya dapat eratkan hubungan saya dengan parents dan juga kakak saya. Serta saya nak jadi lebih berani supaya tak ada lagi yang akan bully saya. Jadi, Cik kata Cik ada perancangan nak bina balik hubungan dengan keluarga. Dan Cik rasa Cik nak jadi lebih berani supaya kawan-kawan tak bully lagi. Tapi saya nampak Cik macam tak semangat je. Sebenarnya, selama ni saya selalu dapat sokongan dari sepupu saya. Sepupu saya selalu nasihat saya untuk terus positif. Oh, jadi boleh saya tahu tak sepupu Cik tu ada dekat mana sekarang? Sepupu saya tu dia belajar kat New Zealand. Saya berhubung dengan dia pun melalui alam maya je. Jumpa pun setahun sekali je. Kira kerap jugalah kan Cik cerita masalah dekat sepupu Cik tu. Boleh lah, dalam seminggu tu 2-3 kali jugalah kami FaceTime. Tapi saya harapkan sesi kaunseling kali ni dapat buka jalan untuk saya berubah ke arah yang lebih baik. Okey, baiklah. Jadi kat sini saya dapat simpulkan yang Cik kata Cik nak buat perubahan yang positif dalam hidup kan. Dan Cik kata Cik selalu juga kontak sepupu untuk ceritakan masalah dan untuk dapatkan semangat dan dorongan kan. Tapi satu benda yang saya dapat tadi, Cik kata Cik masih lagi rasa kosong dan rasa sunyi. Jadinya saya nak tanyalah kan, adakah Cik yakin bahawa Cik akan buat perubahan dalam kehidupan dan Cik rasa benda ni akan bagi kesan yang baik dalam kehidupan Cik? Ya, betul puan. Saya rasa saya perlu berbuat demikian. Cik Hora dah makan? Dah, tadi saya makan dekat restoran area rumah saya. Okey. Jadi untuk hari ni Cik Hora dah bersedia ke untuk kita mulakan sesi? Baik puan, saya sedia untuk sesi hari ini. Hari ni saya tengok Cik Haura nampak ceria sikit daripada sebelum ni. Tapi macam masih ada sesuatu yang Cik Haura pendam. Boleh tak Cik Haura kongsi pada saya apa perasaan Cik selepas menjalani beberapa sesi kita yang lepas? Sejak menjalani sesi yang lepas, saya jadi terfikir sesuatu. Sama ada kesunyian yang saya alami sekarang ni datangnya sebab saya, mungkin juga sebab saya tak jaga hubungan dengan Allah, atau memang sebab keluarga saya dan kawan-kawan saya yang begitu. Untuk pengetahuan puan, sebelum sepupu saya pergi belajar di luar negara, sepupu saya selalu ajar saya solat, mengaji dan sering pesan benda-benda yang positif yang diselitkan dengan beberapa potongan ayat Al-Quran dan hadis. Saya rindu waktu tu sebab saya rasa tenang je. Tapi sejak sepupu saya keluar negara, saya tinggalkan solat dan kadang-kadang saya lupa nak baca Al-Quran. Oh, macam tu. Jadi sebelum ni sepupu Cik yang selalu ada dengan Cik untuk bagi semangat, nasihat dan teguran kan? Maksudnya kat sini sepupu Cik ni sebenarnya beramal dengan satu potongan ayat Quran ni yang Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maksudnya serulah ke arah jalan Tuhanmu bil hikmati dengan penuh hikmah wal mau'izatil hasanah dan peringatan yang baik ataupun nasihat yang baik. Jadi baguslah bila mana sepupu Cik buat macam tu. Jadi sekarang ni Allah memilih Cik untuk memberi hidayahnya dengan menghantar sepupu Cik dan datang ke sesi kaunseling kita untuk melakukan perubahan. Betul? Jadi hidayah tu sebenarnya milik Allah. Tak semua yang dapat hidayah kan? Jadi sekarang ni Cik boleh kongsikan tak pada saya inisiatif yang Cik rasa nak cuba buat untuk berubah ke arah yang lebih baik? Saya rasa saya nak cuba dekatkan diri saya dengan Allah. Sebab semalam sepupu saya ada pesan
yang Allah tidak akan menguji seseorang hamba melebihi kemampuan hamba-hambanya. Namun saya tak tahu nak mula dari mana. Boleh ke Allah terima taubat saya? Yelah, saya kan dalam ketika solat dan jarang-jarang baca Al-Quran. Ya Allah, Cik, jangan cakap macam tu. Sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang dan Maha Mengasihani. Jadi, saya cadangkan pada Cik yang Cik Haura boleh mulakan dengan jaga kewajipan solat fardu 5 waktu dulu. Dan setiap kali Cik rasa sunyi, Cik Haura boleh amalkan zikir-zikir harian. Contoh, kan setiap hari kita ada hari Ahad, zikir apa, hari Isnin, zikir apa. Cik boleh cuba cek dalam Google tentang zikir-zikir itu. Jadi kat sini saya nak kongsi pada Cik dari surah Al-A'la ayat 19. Allah kata, wasjud waqtarib, sujudlah dan dampingilah dirimu kepada Tuhanmu. Jadi insyaAllah bila mana kita sentiasa berdamping dengan Allah, kita akan sentiasa rasa tenang. Dan saya juga nak nasihatkan Cik supaya Cik lebih sentiasa husnuzon dengan setiap apa yang parents Cik Haura aturkan untuk Cik. Dan kalau untuk kawan-kawan Cik, saya nasihatkan untuk Cik lebih tegas dalam setiap tindakan Cik. Mungkin Cik boleh pilih kawan-kawan yang lebih baik daripada mereka. Baiklah, terima kasih atas kesanan dan cadangan yang diberikan Puan. InsyaAllah saya akan cuba menjadi seorang anak yang solehah dan cuba untuk sentiasa memandang positif terhadap setiap aturan Allah dalam hidup saya. Dan saya akan merubah diri saya untuk sentiasa positif dan bersemangat semula. InsyaAllah. Baiklah Cik, jadi saya doakan supaya Cik dapat lakukan yang terbaik dan dalam proses perubahan yang ke arah lebih baik dan positif. Okey? InsyaAllah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق. Assalamualaikum Cik Haura. Wah, hari ni Cik Haura nampak ceria lah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Cik Haura. Macam mana sekarang? Alhamdulillah, sekarang saya merasakan lebih baik. Saya dah tak tinggal solat dan zikir selepas solat. Malahan sekarang saya sedang berusaha untuk terus istiqomah dalam melakukan solat tahajud. Setiap hari saya mesti baca Al-Quran, sekurang-kurangnya 1 buku surat sehari. Alhamdulillah. Suka saya dengar. Semoga Cik Haura dapat teruskan amal ibadah kepada Allah SWT. Jadi sekarang macam mana dengan keluarga Cik dengan kawan-kawan Cik Haura? Sebenarnya saya tak sabar nak ceritakan tentang family saya pada Puan. Dalam beberapa bulan ni, saya cuba untuk borak dengan parents saya. Alhamdulillah sekarang saya dah faham kenapa ibu bapa saya diorang sering mengatur kehidupan saya. Rupanya ibu bapa saya ni diorang nampak kemampuan saya dalam bidang accounting. Dan ibu bapa saya tak halang pun sebenarnya kalau saya nak melukis dan berkarya. Ibu bapa saya tak berniat pun untuk membezakan saya dan kakak saya. Cuma mereka nak saya contohi kakak saya. Di universiti pula, saya dah tak dapat dah dengan kawan-kawan saya yang sering membuli saya tu. Oh, jadi sekarang ni apa yang saya dapat simpulkan dari awal sesi kita hingga hasil sesi hari ni, saya dapati bahawa pada mulanya Cik Haura rasa stres sebab Cik Haura rasa keluarga Cik Haura selalu bandingkan Cik dengan kakak Cik yang sering mengatur masa depan Cik. Tambahan pula, sejak masuk universiti ada kawan-kawan yang selalu bully dan pergunakan Cik kan. Dan sepupu Cik yang sering ada dan memberi sokongan pada Cik terpaksa berjauhan dengan Cik. Jadi Cik rasa sunyi sampai Cik rasa lalai dan tinggalkan solat, seterusnya tak beribadah pada Allah SWT kan. Jadi Alhamdulillah, saya tengok Cik Haura pun makin gembira dan nampak lebih tenang sekarang. Cik pun kata sekarang Cik mudah jaga hubungan Cik dengan Allah dan dah tak tinggal solat dan tambah pula dengan solat-solat sunat setiap hari. Ya, betul Puan. Saya akan cuba terus istiqomah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi sekarang ni saya rasa kita dah boleh tamatkan sesi kaunseling kita. Tapi kalau Cik Haura ada sebarang isu atau permasalahan yang lain, Cik boleh datang jumpa dengan saya pada bila-bila masa saja. Saya doakan supaya Cik dipermudahkan urusan
dan diberikan kesihatan serta dapat jadi anak dan wanita yang solehah. Tanya Cik Aura. Terima kasih Puan.